Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, iaitu 27 Ramadan 1445, bersamaan dengan 7 hari bulan 4 24, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran, surah yang ketiga dalam juzuk yang keempat. Surah yang ketiga, juzuk yang keempat. Ayat yang kita akan baca ini ayat 152 dan 153. 152, 153, dua ayat, insya-Allah. Dua ayat apa panjang dah tu. Sebagai muqaddimah tajuk ayat ini, Allah Ta'ala nyatakan pertolongan Allah kepada Nabi SAW dan para sahabat di medan Uhud. Memang Allah Ta'ala bantu. Orang kafir undur ke belakang dah. Wanita-wanita Quraisy melompat lari. Tapi apa boleh buat, ujian Allah Ta'ala, separuh jalan mereka tinggal tapak yang disusun oleh Nabi SAW, maka berlakulah kegawatan yang cukup dahsyat. Bila kita baca ayat ni, bagi analah kita seolah-olah kita nampak Nabi duk panggil sahabat, halumma, mari sini, mari sini. Ada sahabat tak dapat dah, panik, lompat sana pergi sana. Kata orang sebab pecah, tentera Islam telah pecah disebabkan kubu pertahanan mereka pecah. Kemudian keadaan Nabi SAW ketika itu sangat, orang panggil, terdedah kepada musuh. Tinggal beberapa belah orang sahabat yang liku Nabi. Orang ni tak lari, ada orang tahan dengan tangan, bila nampak panah mari zap, dia tahan dengan tangan dia. Macam-macam sahabat, yang penting dia tak nak apa-apa senjata sampai ke Nabi SAW. Ini ayat dalam peperangan Uhud. Untuk para jemaah, ayat perang Uhud dalam surah Ali Imran ini bermula daripada ayat 121 sampai ayat 180, 60 ayat. 60 ayat bincang tentang tajuk ni. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada terjemahan dan huraiannya, insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة
ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Tengok terjemahan dulu. Ayat ni panjang, kita ambil satu-satu. Terjemahan dia walaqad sadaqakumullahu wa'dah, dan demi sesungguhnya Allah telah menepati janjinya memberikan pertolongan kepada kamu ketika kamu berjaya membunuh mereka beramai-ramai dengan izin Allah. Tengok munasabah ayat dulu. Ai annahu lamma wa'ada Allah ta'ala al-mu'minin, dalam ayat yang lepas Allah janji nak beri pertolongan kepada orang mukmin dengan cara mana? Tengok ayat 151, sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'. Allah kata aku akan campak ke dalam hati orang kafir perasaan gerun, takut. Semalam kita dah terjemah gerun, takut dengan bahasa Kelantan kata kia. Takut memang berlaku. Pertolongan Allah Taala sudah sampai. Akkada zalika, maka Allah Taala sebut di sini janji aku telah ditunai. Di mana fi waqi'ati Uhud, dalam peperangan Uhud telah berlaku pertolongan Allah. Jadi Allah Ta'ala bagi syarat nak dapat pertolongan. Yang pertama sabar, yang kedua taqwa. Jadi pada peringkat awal peperangan yang pertama, 50 orang tentera pemanah solid duduk atas bukit, tak lari, ala Jabal Ainai ini tak lari. A'tahumun nasr, Allah Ta'ala beri pertolongan. Allah Ta'ala beri pertolongan. Falamma tarakus syarta, bila mereka langgar syarat, Nabi kata mu jangan tinggal tempat ini, mereka tinggal, berlakulah apa yang berlaku. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah yang bantu kita menghadapi suasana yang begitu gawat. Tengok ayat. Tengok dalam terjemahan, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu istahussunahum biiznih. Ai wallahu azza wa jalla qad anjaza lakum. Allah Taala telah tunaikan janji dia pada peperangan Uhud, iaitulah beri kemenangan pada orang Islam. Wa kana zalika fi bidayatil ma'rakah, ketika permulaan peperangan. Maknanya mula-mula perang orang kafir dah undur dah. Memang Allah Taala telah beri pertolongan pada sahabat-sahabat Nabi, orang kafir tolong. Tapi apa boleh buat? Hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amr. Sehingga ke masa ketika kamu lemah, hilang semangat untuk meneruskan perjuangan, dan kamu berbalah dalam urusan perang itu. Jadi maknanya bila mereka jadi dah lemah dah lah, pecah. Tentera sudah pecah, jadi takut dah nak perang. Berlakunya khilaf di antara tentera pemanah yang 50 orang. Nabi SAW sebut jangan tinggal tempat ini walau apa terjadi. Ada di kalangan mereka yang nak tinggal tempat. Wa asa ba'dukum fin nihayah, dan sebahagian daripada kamu langgar arahan Nabi SAW setelah Allah Ta'ala beri kemenangan. Apa boleh buat? Lepas pada tu apa jadi? Allah Ta'ala tunjuk dah, kita menang dah, takbir Allahu Akbar ni sudah menang. Tentera-tentera kafir bergelimpangan di bawah bukit rumah. Marilah ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia ujian? Mereka mula lari. Kita petik satu kisah yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Cerita ni sahih dengan sedikit huraian kitab sirah. Anil Bara' bin Azib, hadis ni panjang tapi kita ringkas-ringkaslah. Al-Bara' radhiyallahu anhu menceritakan, laqinal musyriki yauma idzin, kami dah bertembung
bertempur dengan kafir Quraisy pada hari Uhud. Wa ajlasan Nabi sallallahu alaihi wasallam minar rumah, Nabi kita pilih 50 orang tentera pemanah. Dia letak di mana? Letak di atas bukit Jabal Ainain, bukit kecil depan bukit Uhud tu. Wa ammara alaihim Abdullah. Nabi panggil seorang sahabat nama dia Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu mu ketua, duduk sini. Ini ujian. Nabi bagi arahan, la tabrahu in ra'aitumuna zaharna alaihim fala tabrahu. Nabi kata la tabrahu. Tentera pemanah 50 orang duduk atas bukit, jangan tinggal. Sekali-kali apa terjadi, la tabrahu. In ra'aitumuna zaharna alaihim fala tabrahu. Kalau mu tengok kita bawah ni menang, puak kafir tumbang, mu jangan tinggal, jangan turun. Duduk atas ni. Tengok arahan jelas. Wa ay ra'aitumuhum zaharu alaina fala tu'inunana. Kalau mu tengok kami tewas di bawah, puak kafir menguasai kami, mu jangan turun untuk bantu kami. Duduk atas ni. Allah, tengok. Falamma laqinahum, bila kita dah mula serang kafir, harabu, puak kafir lari. Aku tengok wanita-wanita Quraisy dah naik atas bukit dah. Orang panggil selok kain, nampak gelar kaki. Lari tu, takut. Ini cerita Al-Bara. Kau duduk atas bukit, tentera pemanah tadi tengok kafir lari. Barang-barang hak dia tinggal depan tu, ayolah, kilauan emas, pedang ke apa benda yang ada tu masuk dalam mata juga. Fa akhadhu yaqulun al-ghanimah al-ghanimah. Mari kita pergi kupuh harta ghanimah. Ghanimah tu harta perang. Faqala Abdullah bin Jubair, ketua tentera pemanah, bagi peringatan, ahida ilayya nabi sallallahu alaihi. Nabi dah beri arahan pada kita semua, alla tabrahu, jangan tinggal, jangan turun, walaupun sekejap jangan turun. Arahan jelas. Apa boleh buat? Fa in lamma abau surifat wujuhuhum, bila mereka turun, ketika itu ketua terus panglima besar Quraisy Khalid ibn Walid. Khalid duduk kafir. Dia duduk belakang bukit, belakang Ainain. Dia Khalid ni dia tak masuk tengah. Kerja dianya nak pecahkan kubu pertahanan yang ada di atas bukit. Dia kata kalau pecah hak ni, pecah hak lain. Sebab tu Nabi pesan la tabrahu, jangan tinggal bukit ni, jangan tinggal bukit ni, jangan turun. Khalid duk tunggu. Allah, apa boleh buat? Bila dia tengok tentera turun, Khalid pusing ke belakang, saf dia naik, kau. Hak tinggal beberapa orang lagi semua dibunuh. Tentera Islam mula pecah. Mula pecah, itu yang kita takut. Baik. Itu dalam Bukhari. Kemudian kita masuk dalam kitab sirah, sebab cerita ni tak habis dan dia sangat menarik. Maka Nabi SAW bila berlaku tentera Islam tadi pecah, Nabi panggil sahabat, ya ilayya ibadallah, ilayya ibadallah. Sebenarnya apa ni, ayat 153, tapi oleh kerana cerita tu sambung, kita masuk lalu. Nabi kata ilayya ibadallah, mari sini, aku duduk sini. Puak-puak kafir iklan Nabi mati. Apabila terbunuhnya Mus'ab bin Umair, Mus'ab ni comel ya. Orang tengok jauh ingat macam Rasulullah wafat. Muhammad qutil. Jadi ada tentera Islam lemah. Nabi nak kuat semangat, nak kata ilayya ibadallah, mari sini. Nabi kata man yakir falahul jannah. Siapa dia lawan, orang itu syurga. Allahu akbar. Jadi apa boleh buat? Pecah tentera pada waktu itu, tinggal lagi 12 orang yang ada. Subhanallah. Inilah yang kita bimbang hari ini bersama dengan tentera Quraisy, Abdullah Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal.
Dua orang ni hak pecah. Hak pecah tentera Islam atas bukit. Baiklah. Semalam mana dah cerita tentang Abu Sufyan. Jadi bila Abu Sufyan ni bila dia tengok ramai dah mati, orang Islam ni mati, dalam hadis Bukhari tadi lagi. Abu Sufyan naik atas bukit, dia mula panggil. Afil qaumi Muhammad hidup lagi? Nabi kata la tujibu, jangan jawab. Biar dia syok sendiri. Afil qaumi ni Ibnu Abi Quhafah, anak Abi Quhafah ada? Abu Bakar. Nabi kata la tujibu, jangan jawab. Afil qaumi Ibnu Khattab, anak Al-Khattab ada? Umar. Nabi kata jangan jawab. Qala in haula'i qutilu, mati belakang tu. Falau kanu ahya la ajabu, kalau dia hidup mesti dia jawab. Abu Sufyan sedap. Umar tak tahan. Nabi kata jawab juga. Kata kazabta ya adu Allah, bohong, aku hidup lagi ni. Sudah. Allahu akbar. Abu Sufyan apa bertepik, a'lu hubal, berhala aku tinggi hari ni. Bila sampai sini, ingat tak dalam ayat lepas kita dah terangkan, Nabi bila sentuh tentang akidah, Nabi tak bagi diam. Nabi kata ajibu, jawab. Jawab. Bila dia sebut berhala, jawab. Waktu dia panggil nama, tak jawab. Tak selayan. Jadi sahabat kata, kita nak jawab apa? Allahu a'la wa ajal, Allah yang paling tinggi, yang paling mulia, bukan berhala. Abu Sufyan pun jawab lagi, lanal uzza wa la uzza lakum, kita ada uzza, nama berhala. Uzza apa lana tu, nama berhala tu. Mana apa beberapa nama tu jangan ambil. Nama-nama berhala jangan buh. Silap-silap ibu nama anak penak kita. Tak, nampak macam comel Uzza. Nabi kata jawab, Allahu maulana wala maula lakum, Allah yang jaga kami, mu tak ada orang jaga. Berhala mu gawa benda. Abu Sufyan kata lagi, yaumun biyaumin badar, hari tukar berganti, semuanya Badar belaka. Baru ni menang di Badar, hari ni di Uhud kita menang. Wal harbu sijal, peperangan ni silih berganti, tak semesti awak benar semua. Wa tajiduna muslah lam amur biha, kalau mu tengok ada mayat yang dibelah, yang dicincang, orang kata yang dikelah, dicincang, itu aku tak suruh. Puak-puak kapit, puak-puak ni tentera dia buat sendiri, bukan daripada arahan aku. Jadi Abu Sufyan ni ada juga. Yalah muka anak-anak belaka. Nabi pun menantu dia. Jadi adalah benda. Dia kata aku tak suruh benda tu. Pasal itulah bila berlaku cerita kata Hindun belah perut Sayyidina Hamzah nak makan apa ni, makan hati dia tu, jadi pengkritik sejarah mengatakan tidak sahih benda tu. Wallahu a'lam. Kalau ada dalam buku Madinah tu selingan tulis itu tidak sahih riwayat itu. Baiklah. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Panjang cerita, kita break sekat tu dulu. Tengok dalam ayat Tuhan kata apa? Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Dan di antara kamu ada orang yang menghendaki keuntungan dunia semata-mata. Ada di kalanganmu duk kejar harta dunia. Wa minkum man yuridul akhirah, dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Apa dia maksud? Tengok nota bawah. Yakni nak ke harta rampasan perang, duk teliu tengok harta, sehingga mereka tergamak melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan tempat posisi masing-masing yang diperintahkan untuk mengawal di situ. Perbuatan mereka berkejaran untuk merebut harta rampasan perang itu menyebabkan sebahagian pihak musuh, Khalid tadi dengan Ikrimah tadi, menyerang dari sebelah belakang yang terdedah itu, dan akibatnya tentera Islam gagal untuk bertahan dan mencapai kemenangan. Tadilah kita sebut. Jadi ayat ini sebahagian orang mukmin, khususnya tentera pemanah, tinggal tapak
yang telah disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nak turun juga fi jam'il ghanaim wal hutamil fani, nak pergi ambil harta ghanimah dan saki-baki dunia yang ada di situ. Jadi ada setengah lain dah, jangan turun. Jangan turun. Ini arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di sahabat, tulis kata-kata ini. Kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini seorang ulama besar di kalangan sahabat. Dia kata, "Ma sya'arna an ahada min ashabin Nabi yuridu dunya." Kami tak tahu. Tak ada dalam kepala kami ada di kalangan sahabat Nabi ini nak juga ke dunia. Hatta kana yaum Uhud, sehinggalah sampai hari peperangan Uhud. Wa haula'il ladzihumul ladzina taraku amakinahum 'alal jabal, iaitulah kumpulan yang meninggalkan tapak posisi yang disusun oleh Nabi, lari turun semata-mata nak pergi ambil harta rampasan perang. Maka Allah Ta'ala bercerita dalam ayat ini, minkum man yuridud dunya, ada di kalangan kamu orang yang nak ke dunia, iaitulah nak pergi ambil harta rampasan. Allahu Akbar. Apa jadi bila mereka langgar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jadi? Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji iman dan kesabaran kamu. Pada peringkat awal, pada waktu pagi, benar dah, lari dah tadi. Wanita-wanita Quraisy lari naik atas bukit dah. Bila tentera pemanah ni tinggal tapak dia, munsarifina bidzalika an taati Rasulillah, mereka tinggalkan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wansarafat qulubuhum lidunya, hati dia nampak dunia kat bawah. Apa boleh buat? Raddallahu wujuham anil kufar, maka Allah Ta'ala cabut perasaan takut buat kafir tadi, dia orang serang balik. Habislah. Allahu Akbar. Liyabtaliyakum, Allah Ta'ala nak uji kamu siapa yang betul-betul taat, siapa yang betul-betul ikhlas dalam perjuangan, dan siapa yang hilang pertimbangan. Apa boleh buat? 50 orang tentera pemanah mati habis. Ada di kalangan hak mati bawah waktu dia turun tu, ada yang di atas mempertahankan, bertahan, macam Abdullah bin Jubair, ketua besar dia, bersama dengan beberapa orang sahabat tak lari, tapi bilangan dah jadi kecil. Khalid attack di belakang, pecah tentera, mati syahid. Makanya dalam peperangan Uhud ini, pada tanda 70 orang gugur syahid, 50 tentera pemanah. Hak lain tu 20 lagi hak bawah. Allah. Inilah kalau kita baca cerita Uhud, banyak pengajaran, banyak iktibar yang kita kena buat. Baiklah. Lepas tu, ni hak langgar perintah ni, kita nak kata apa? Layak ke mereka dipanggil mati syahid? Allah Ta'ala masih lagi memberi penghargaan kepada mereka, kerana walaupun berlaku silap teknikal, tapi mereka adalah pejuang Islam. Tengok dalam ayat, walaqad afa ankum, dan sungguhnya Allah telah maafkan kamu semata-mata dengan limpah kurnianya. Ai innallaha azza wa jalla qad tajawaza an uqubati, Allah Ta'ala maafkan. Tentera Islam tidak diganyang semua oleh kafir. Kalau nak tengok kepecah tentera tu, ramai lagi mati, tapi setakat 70 ya. Sebab apa? Sebab maksiat yang kamu lakukan itu Allah maafkan. Allah Ta'ala beri hukum yang lebih ringan. Apa dia ringan? 70 je mati, tidak 650. Kalau tidak istiqsal, dia boleh mati habis hari tu. Sebab bila waktu Nabi panggil ilayya ibadallah tu, 12 orang yang duduk depan Nabi. Beberapa nama yang disebut macam Abu Dujanah, Abu Talhah yang duduk pertahankan Nabi, seorang wanita Ummu Umarah, Nusaibah binti Ka'ab. Jadi orang-orang ni tak lari. Yang lain-lain tu tak tahu duduk mana, pecah.
Maka dalam ayat ini Allah kata, wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan ingatlah Allah sentiasa melimpahkan kurnia-Nya kepada orang-orang yang beriman. Ai wallahu ta'ala sahibul fadli. Allah Ta'ala sentiasa melimpahkan rahmat-Nya, kelimpah kurnia-Nya kepada orang beriman, li ajli ma ma'ahum minal iman, kerana mereka masih ada iman. Walaupun mereka bersalah atau tersalah, langgar arahan Nabi sallallahu, tapi mereka tetap dikira syuhada, orang yang mati syahid. Alhamdulillah. Kalau tidak, hak tinggal arahan tadi, mati derhaka. Tapi kita tetaplah kita kena kata para syuhada di Uhud 70 orang itu semuanya syuhada inda rabbihim yurzaqun, mereka menerima rahmat di sisi Allah azza wa jalla. Ya, jangan pula ni ada setengah orang kata dah tak nak kata tak nak panggil syahid juga. La. Pasal ada ayat ini walaqad afa ankum, Allah Taala maafkan. Jadi alhamdulillah, selamatlah para sahabat. Dalam bahasa budak-budak ni tenanglah di sana para syuhada Uhud. Allah Taala maafkan kesilapan teknikal yang berlaku. Dan tapi walau macam mana pun 70 lah syahid, bukan kecil lah bilangan. Baiklah, mari kita pergi kepada ayat yang kedua dalam ayat kita ni, ayat 153. Iz tus'iduna wa la taluna ala ahadin war rasulu yad'ukum والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم wallahu khabirum bima ta'malun. Ingatlah ketika kamu berundur lari dan tidak menoleh pada siapa pun. Jadi ada di kalangan sahabat ni lari, wal ib'adu fil ardi, siapa Madinah, ada hak lari siapa Madinah, wala ahad minkum yaltafit, tak tengok kiri kanan dah bakal zov lagi balik. Kan nak selamat. Hak menariknya, mengikut dalam kitab sirah kata, bila dia balik rumah, isteri tanya, "Lesh, Raja, kenapa balik? Habis dah ke perang?" "La, tak habis lagi. Habis Muhammad qutil." Berita ni kata Nabi Muhammad SAW telah dibunuh. Kalau kena ke sebahagian daripada isteri yang tidak berjual, buka pintu darah, masuk bunyi. Tapi muslimat Madinah bukan itu cara dia. Dia kata, "Lau qutila Muhammadun falima tahrub." Kalau Nabi dah mati, kenapa mu lari? Pertahanlah Islam. Gih, isteri dia hamba, suruh balik mula ke Uhud. Allah. Nah, kalau isteri hak tidak berjuang cepat masuk tutup pintu sembunyi. Orang punya itulah, itu pentingnya kita kena ada isteri yang faham perjuangan suami, kena ada juga. Payah kalau hak tak jumpa tak sepaham ni, Allah seksa. Suami nak pergi ceramah, dia nak pergi pasar malam, pakai duk balas tengah jalan begitu. Ni masalah kita ni. Nah, suami nak pergi iktikaf di masjid, aku nak pergi iktikaf 10 hari Ramadan ni, jangan. Kita nak pergi untuk kakai lasi lah, apa banyak pergi di dunia. Minkum mayuridu dunia wa minkum mayuril akhirah. Jadi ada di kalangan sahabat lari balik, isteri dia paksa balik mula ke balik tempat perang, apa lari. Yang pentingnya ada hak lari. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum,
dan baginda Nabi SAW sedang gagah berjuang memanggil kamu dari kumpulan yang tinggal di belakang kamu untuk terus berjuang mematuhi, untuk terus berjuang. Nabi kata ilayya ibadallah. Jadi bila Nabi sebut macam ni, tak boleh kuat. Kalau kuat, Quraisy tahu Muhammad duduk situ, nanti dia serbu, dia serang masuk. Jadi Nabi kata ilayya ibadallah. Dia panggil sahabat-sahabat yang ada berdekatan. Hak dengar tu semua lompat mari duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tak dengar jauh nak kata apa? Nak panggil kuat-kuat payah. Mana kalau kita tepik kuat di sini Nabi dah lah tak ramai ada. Nanti Quraisy serang. Pasal itulah keadaan itu dia panggil gawat. Wa rasulu yad'ukum. Nabi duk panggil ya ilayya ibadallah, ilayya ibadallah. Alhamdulillah beberapa sahabat yang diberi pilih oleh Allah Taala, mereka telah duduk liku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Wa rasul yad'u fi ukhra fa asabakum ghamman bi ghammin. Fa asabakum ghamman bi ghammin. Oleh itu Allah membalas kamu dengan peristiwa yang mendukacitakan kekalahan dengan sebab perbuatan kamu menderhaka yang mendukacitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kamu menyedihkan Nabi dengan langgar perintah dia, maka kamu sedih lepas pada itu. Kenapa tak sedih? Kenapa tak sedih? Yang pertama sekali sahabat terkejut bila Quraisy main perang saraf mengatakan Muhammad qutil, telah dibunuh. Ya sebenarnya yang terbunuh itu Mus'ab bin Umair, dia yang gugur syahid. Satu, duka cita lah Muhammad mati. Dengan sebab sahabat-sahabat kita tinggal tapak ni, Muhammad dah mati. Jadi sedih. Dalam perang Uhud juga berdarah muka Nabi SAW, patah gigi, terkepit dia punya mirfar atau piusi dia terkepit di kepala. Nabi duduk di tepi pinggir Uhud. Sekarang ni kalau kita pergi dekat Uhud tu dia panggil Masjid Fasih, tepi dekat dengan gua orang duduk naik tu. Nabi duduk situ, duduk kesak darah. Nabi kata la yufliha qaumun syajja ra'sa nabiyihim. Tidak mulia mana-mana kaum yang melukakan muka Nabi sendiri. Sahabat bila tengok ni menyesal, sedih dengan apa yang berlaku. Banyak lagi lah benda-benda peristiwa sedih. Pagi tadi kita dah menang, dalam masa beberapa ketika saat je bertukar. Kemenangan tu menjadi bala yang besar, ramai mati syahid. Ramai yang mati, ramai yang luka-luka, ramai yang sakit, sehingga sampai peringkat mereka tak mampu nak gali kubur syuhada seorang tak mampu. Dahlah tanah kerah, tanah Madinah bukan main-main. Maka digali yang kubur, dia letak satu kubur tu 2, 3 orang, 4 orang letak, mana catulah. Nak gali semua tak larat sebab sahabat-sahabat yang ada ni banyaknya sakit. Allah, hak gugur lah yang sakit tu, juruh. Allah Akbar. Maka di sini Allah kata apa? Jadi bila dengar Nabi wafat, hak lain luka kecil jadi kecil, hak lain tu besar lagi tu. Maka Allah Ta'ala sebut di sini, likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum, supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput dari kamu. Kemenangan pagi tadi cabut, sabar, nak kata apa Allah. Dan tidak pula bersedih akan apa yang telah menimpa kamu. Jangan sedih banyak. Ai innallaha ta'ala qad asabakum bi ghammin. Jadi bila dia mikir Nabi wafat ni, hak lain-lain jadi kecil. Mana bala lain itu sakit ke mati ni jadi tidak besar, hak besarnya betul ke Nabi wafat. Maka Allah SWT sebut di sini supaya kamu tak sedih sangat hak lain itu bila mikir Nabi wafat. Tiba-tiba alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
masih lagi wujud, hidup, walaupun luka-luka, tapi Rasulullah selamat. Jadi bila tengok hak ni, bala lain tu jadi kecil. Allah. Karena itulah dalam hadis Nabi kata, siapa dia kena ujian, kena bala, falyatazakkar, mu kena ingat musibah yang menimpa umat ini dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu musibah yang paling besar sekali. Kita ni tak berasa apa musibahnya kalau orang hilang orang kita sayang. Nah, duit kita nyentuknya tipu orang jadi musibah. Musibah dalam agama ni tak jadi mana. Tak berasa besar. Nah, itu bahaya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan ingatlah Allah amat mengetahui dan dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Tuhan tahu belaka. Allah Ta'ala tahu hak dalam hati kamu, yang zahir kamu, yang maknanya dalam perang Uhud ni siapa pergi lillahi ta'ala, alhamdulillah pahala dapat. Siapa yang pergikan nak cari harta ghanimah je, lebih-lebih lagi hang tak sempat pergi perang Badar baru ni, dia kata banyak boleh tawan, boleh jadi Uhud ni lagi tawan. La. Maka ayat ini mengajar kita umat Islam supaya ikhlas dalam perjuangan. Kalau kita tak ikhlas, kita rugi. Sakit-sakit dah. Ada yang gugur syahid. Tapi kalau tak ikhlas, apa yang kita dapatnya? Rugilah. Jadi kita kena usahakan supaya kita dapat perkara-perkara yang baik. Karena itulah Allah Ta'ala akhir ayat ini dengan apa? Dengan wallahu khabirun. Khabir, mana Allah Ta'ala maha mengetahui. Maka di situ kata ulama tafsir, dia kata gham. Tengok Tuhan kata apa ni? Ghamman bi ghammin. Susah, sedih. Dia kata dua kesedihan berlaku. Yang pertama, sedihlah pagi tadi nampak harta ghanimah dapat dah, terlepas. Sahabat-sahabat yang menang gugur syahid. Itulah dikata itu. Al-gham mustani, ghamman bi ghammin, sedih yang kedua lebih besar daripada yang pertama tadi, apa yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita patah-patah gigi, Nabi kita luka-luka, Nabi keluar perkataan lan yufliha qaumun syajja ra'sa nabiyihim, tidak bahagia mana-mana kaum yang telah melukakan muka Nabi mereka sendiri sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut oleh para ulama. Baiklah para jemaah sekalian, kita ringkas je. Sekarang kita berpindah mencari 5 faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, walaqad sadaqakumullahu wa'dah. Allah Ta'ala ada beri pertolongan, janji dia ditunaikan. Janji dia ditunaikan dan kamu persedak dah perang. Mana pada waktu pagi tu kamu hentam pawak kafir, orang panggil undur dah kafir tu. Kobar dah. Jadi dalam ayat ini tanda pelajar. Ayat ini Allah kata apa? An-niza, tak dengar kata maksiat, langgar arahan menjadi sebab kepada hilang pertolongan Allah Azza wa Jalla. Mana pada waktu pagi itu benang dah, tiba-tiba kamu tak ada apa-apa lagi, langgar arahan, maka kamu terpaksa kena menerima harga yang begitu besar, harga yang begitu mahal, iaitulah kehilangan peluang kemenangan yang sudah ada dalam tangan. Satu. Isu yang sama, kata ulama tadi, al-maksiyatu ba'da nikmatu. Orang buat maksiat selepas dapat nikmat lebih teruk daripada maksiat belum dapat nikmat. Ini bahaya ni. Orang ni buat maksiat tapi dia belum dapat nikmat, kecil. Tapi maksiat lepas dapat nikmat ni bahaya. Sebab itulah kita duk perhati tengok. Tuan-tuan jangan sunduh siapa-siapa. Ini dia panggil ilmu muhasabah. Kita tengok orang-orang yang dapat kekayaan,
dapat kekayaan ke, dapat kemasyhuran ke. Lepas tu pergi buat maksiat. Macam-macam benda lah buatnya. Tajaan benda-benda karut. Buat video hak tak senonoh kita kata. Dah jadi selebriti dah kita walaupun hebat. Tak. Dia duduk. Yalah buat benda-benda yang tidak layak lah dengan sebagai seorang Muslim, seorang pendakwah. Jadi semua dia kata dahsyat. Sebab itulah dia kata al-maksiyatu ba'da ni'mah. Siapa dia buat maksiat lepas dia buat dapat nikmat, lebih teruk, lebih dahsyat daripada maksiat sebelum dia dapat nikmat. Nah, tengok Allah sebut di sini mim ba'di ma arakum. Mu tengok dah ke kemenangan, tapi mu langgar arahan, maka apa jadi? Kalau kita hari ni pun janganlah. Dah, kadang-kadang kita tengok orang panggil dekat dah. Nak capai dah kita punya target. Tapi tiba terhalang. Sebab apa? Adalah perkara yang tak kena yang kita buat. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Yang kedua, nombor 2, faedah yang kedua, Allah Ta'ala sebut sini hatta iza fashiltum, sehingga bila membalah, kamu berkelahi, kamu berbantah, kamu tak ikut arahan, maka kata ulama ayat ini al-hassu ala ijtima'il kalimah. Ayat ini menggalakkan kita supaya letak kesatuan ummah. Annan niza' sababun lil khuzlan. Balah, berkelahi, hilang pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita umat Islam atas dunia hari ini kena bersatu. Bersatu hati dalam perjuangan kita. Apa saja pun, bila kita kata kita ni undang-undang Islam kita nak buat, semua orang Islam kena ikut. Nak tukar daripada akaun riba kepada Islam, semua orang Islam kena patuh. Tapi apa boleh buat, duk kelahi lagi. Hak ni dividen sikit, ni dividen banyak, macam-macam dia punya tak nak. Dia kita kena ingat lah. Maknanya punca kelemahan orang Islam duduk di situ. Ni nak boikot bagai-bagai pun, orang yang ajak orang boikot, tunggulah, kena siasat, kena macam-macam. Jadi kita mengatakan punca kelemahan kita umat Islam berkelahi sama sendiri. Orang kafir relax. Itu yang kedua. Nombor 3, yang ketiga, war rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Nabi duduk, Nabi tak lari dalam peperangan, dia tak lari. Maka ulama tadabbur berkata ayyam bagi lil qaid an yakuna za syaja'ah. Ketua mesti orang berani. Kalau jenis hak penakut, janganlah jadi ketua, dia lari dulu pada orang lagi. Jadi kita nak ketua ni mesti tegas, kuat pendirian, jangan mudah koyak, mudah lari. Sebab kalau tidak, kalau ketua lari, bagaimana habis anak buah? Maka Nabi kita tak lari. Nabi kita tak lari. Ilayya ibadallah, ilayya ibadah, mari sini, mari sini, Nabi kita panggil. Ini menunjukkan bahawa al-qaid, orang yang kita nak pilih orang jadi ketua, biar dia tu orang yang hebat. Dan kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum yang mantap iman, yang kuat dia punya pendirian, dia tak lari. Maknanya Nabi tak lari, sahabat-sahabat yang hebat-hebat semuanya duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kita kena penting sangat dalam apa-apa organisasi kita ni, orang-orang yang mesti setia. Jangan pula ketua cakap ni, dia pergi cakap lain. Itu dia panggil tak selari. Itu bahaya. Tadi isteri tu kena kuat dah. Hak ni pun sama juga. Yang keempat, likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Allah Taala didik kita jangan mudah jatuh cita. At-tarbiyatul azimatu lil ibad. Allah Taala didik kita ni supaya kembali kepada tawakal. Kembali kepada sifat tawakal. Kita kena usaha buat kerja sungguh-sungguh, nak yang terbaik. Tapi kalau tak dapat juga, balik kepada ilmu tawakal. Aku serahlah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita sedih pun, kata orang air mata darah pun,
Kalau benda terlepas je lah. Benda tak jadi, tak usah duduk tak usah duduk sedih. Oh silap langkah. Kalau gini, Pasal tu Nabi kita larang menggunakan perkataan kalau. Nabi kata kalau tak jangan guna. Benda yang lepas tak boleh guna kalau. Fa inna law, menggunakan kalimah kalau ni telah buka pintu waswas syaitan. Contohnya orang naik kereta. Siapa di simpang 3 kena langgar. Allah, kereta baru. Dia pun duduk bilang silapnya kalau aku tak mari, kalau aku tak pergi, kalau aku 100 kali kalau, jawab dia masuk hospital jiwa lah kawan ni. Depression, tekanan jiwa. Sebab duk mikir kalau tak lagi dah. Cuma kalau kita nak mikir kalau, waktu buat strategi kalau begini ini tak apa. Benda dah jadi duk kalau lagi, jawab dia hospital jiwa lah. Sakiteri lah kita masuk. Sebab dia stres, dia jadi depression, tekanan jiwa, duk mikir karut atau so. Kena kita dah usaha tak mau kena, tapi kena juga. Nak buat apa? Ni bahaya. Yang kelima, di akhir ayat banyak dia punya. Di akhir ayat Allah kata apa? Walaqad afa ankum, Allah Ta'ala maafkan kamu. Wallahu zu fadlil alal mu'minin. Yang penting sekalinya, sahabat-sahabat tu tak kuranglah darjat sahabat dia tu, sebab Allah dah beri jaminan sini, walaqad afa ankum, Tuhan maafkan. Pasal ada juga orang tanya habis sahabat-sahabat yang lari turun tu, macam mana kita nak kata? Lah, dia tetap kita kata dia syuhada Uhud. Sebab Allah maafkan dia. Walaupun Tuhan sebut minkum man yuridu dunya, ada di kalangan nak dunia. Ibnu Mas'ud kata aku baru tahu ada di kalangan sahabat nak dunia. Kita ni macam mana kita nak tahu orang ni nak dunia tak dunia? Tanda tuan-tuan, senang je. Waktu kita duduk usrah sekali, waktu kita duduk berjuang sekali, waktu kita kalah sekali, kita tak tahu. Kita mesti letak dalam kepala kita orang ni ikhlas, orang ni. Tapi waktu dapat kemenangan, waktu dapat keistimewaan, waktu dapat kekayaan, waktu dapat kedudukan, situlah akan terselah siapa orang yang betul-betul nak kepada perjuangan. Lalu ni kita tahu. Ni ada sahabat-sahabat kita ni, saya baik, teman rapat, duk ngaji sekali, muzakarah sekali. Bila dapat duit nak buat pusat pengajian ni, mulalah sosek-sosek kata orang. Hok ni duduk kata lagu ni, hok ni royak gini, hok ni royak. Maknanya mulalah. Yang pentingnya kita ni sedap cakap sebelum dapat pangkat. Sebelum dapat pangkat, kita bolehlah cakap perjuangan lah, prinsip lah, apa sajalah katalah dia punya istilah. Tapi kalau sudah boleh pangkat, sudah boleh harta, sudah boleh kedudukan, di situlah akan terserlah watak sebenar manusia ini. Wallahu alam. Maka kerana itulah di akhir ayat Tuhan kata wallahu khabirum bima ta'malun. Ikhlaslah dalam perjuangan. Buat apa saja pun biar ikhlas. Kalau kita tak ikhlas kan rugi. Kerja letih, pahala tak ada. Bolehlah orang puji. Orang puji nak setara mana je. Dia puji 5 minit, lepas tu tak ada. Tapi kalau Tuhan tak puji kita, Tuhan tak tak beri pahala kepada kita, rugi. InsyaAllah tamatlah 5 faedah. Kita akan sambung lagi besok ayat 154. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. InsyaAllah dalam sini akan datang. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah kita hari ini berada di 27 Ramadan. Bermakna depan kita ada malam ni malam 28, malam 29, malam 30 wallahu alam. Tunggu keputusan majlis raja-raja, raya ke tak raya. Maknanya kita ada 2 malam je lagi. Puluhlah tuan-tuan, ketepikan teori-teori yang ada tu. Dia teori tak salah. Teori. Kalau
malam Jumaat ganjil, Lailatul Qadar malam tu. Oh, puluh kita lagi mana. Kalau mula apa dia ni, puasa pada hari sekian, Lailatul Qadar pada hari sekian. Duk sebutlah teori Imam Ghazali lah, teori orang ketiga ni. Anda kata teori kita ni, teori Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan, mencarilah Lailatul Qadar 10 akhir Ramadan. Kenapa kita duduk belah pula macam belah kek ya. Malam witir pergi masjid, malam tak witir pakai colek, kita kata rugi tuan-tuan. Dia kata kuat atas duduk rumah kau coleknya. Contoh itu, colek kita makan juga, tidak tak makan. Ada setengah jemaah dia komen apa? Kata abu anak ni marah benar kau colek. Kita tidak marah kau colek, marah kau orang hak tak reti. Guna masa di saat kita yang kita perlu kepada apa ni, kepada rahmat Allah Taala itu yang begitu luas, tiba-tiba kita buat lara leka, jangan tuan-tuan. Dan jangan lupalah beberapa nombor-nombor akaun yang telah kita sebarkan, tolong masuk, sebab mengikut laporan daripada puak-puak NGO, dia kata tahun ni agak lesu tabur-tabur bantuan. Beberapa analisa yang dibuat, analisa yang pertama tak apa orang panggil tak apa molek lah, dia kata boleh jadi masalah ekonomi. Ni kalau kita dengar orang politik ni marah ni, kata cara kau politik bukan politik, ekonomi tu dengan barangnya, dengan macam-macam susah. Tapi kita lebih suka kepada satu lagi analisa, dia kata sebab Palestin. Contohnya orang ni dia akan derma setahun 20,000. Bila mari tabur Palestin dia bagi 10,000 dah. Tinggal lagi 10,000 lagi. Jadi bila orang buka tabur masjid, tabur wakaf, ada rumah anak yatim, tabur pusat pengajian, jadi tak banyak dah hak tinggal lagi. Kita kata analisa yang kedua ni lebih harmoni. Atau sudut konsep orang. Dia orang ni kalau terjek ekor masalah. Macam kucing kalau terjek ekor dia tak. Kalau tak gosok tak apa. Jadi kita ambil yang kedua. Jadi para jemaah sekalian, hak mana ada duit tu jangan bakhil lah. Ada yang kata dia target 1 juta dapat, boleh 100,000 ya, untuk hantar bantuan ke Syria, ke mana-mana. Kita kata gitulah, hujan dengan panas ni kita tak tahu. Ada tahu masya-Allah hujan lebat, ada tahu kemarau. Jadi usaha kita berterusan, para jemaah sekalian, masuklah akaun yang telah saya sebut supaya projek yang kita lancar ini boleh berjalan dengan baik, insya-Allah. Baiklah, kita sambung besok. Selagi tak raya, kuliah subuh berjalan. Kuliah subuh akan berjalan selagi tak raya. Kalau raya, contohnya raya hari apa ni? Jangkaan kita Rabu ke Khamis? Khamis, Rabu. Jadi kita akan berhentilah 3 hari. Orang nak raya, kita akan nak tafsir. Kuliah subuh ada kita. Kalau anak ni kalau tak pergi mana-mana, tak travel, tak musafir, kuliah itu yang apa ni, yang menarik dalam hidup kita ni, kuliah je. Cuma tidak tafsir lah, supaya tuan-tuan tak mikir lost kita punya apa ni, siri-siri kuliah tu. Tak ada. Kita bagi dia gaya, habis sate-sate dulu, pakai ketupat dulu, lepas tu kita gaya, insya-Allah. Baiklah, subhanak wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.